Al-Imam Abu Hanifah. Kalau kita tengok 3 kurun terawal, negara-negara besar umat Islam akan disebut seperti Hijaz, Syam, Iraq. Iraq dalam ni ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad, dan ada Mesir. Ini negara-negara besar. Kalau kita nak tengok di setiap negara-negara besar umat Islam ini pada 3 kurun terawal ini, kalau tuan-tuan nak kenal siapakah yang terbaik pada 3 kurun terawal di negara-negara besar ini, Hijaz, yang merangkumi Makkah, Madinah, yang paling utama, bandar yang paling utama dalam Hijaz, Makkah, Madinah. Kemudian Syam, iaitu Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, Syam. Kemudian Iraq, yang ada di dalam dia ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad. Kemudian Mesir. Boleh tengok pada 3 kurun Salafus Salih, 3 kurun terawal ini, siapakah ulama-ulama yang menjadi top 10 di setiap negara ini. Mereka inilah yang paling hebat lah. Dan antara 10 yang terbaik bagi saya, wallahu alam, kalau ada orang lain dengan pendapat yang lain, bagi saya antara 10 yang terbaik yang berada di Iraq pada 3 kurun pertama di kalangan tabi'in dan tabi'in, sahabat memang la munafasata lahum lah fi salah wa khair. Sahabat memang tidak ada perbandingan lah, sahabat tinggilah kedudukan mereka. Apa yang saya maksudkan, ulama yang kita nak sebut pada pagi ini, Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit ini bagi saya adalah 10 yang terbaik di kalangan Salafus Salih yang berada di Iraq. Bukti dia sangatlah banyak. Saya baca, kita akan tengok sebahagian kecil 0.1% daripada keseluruhan kisah kehidupan seorang alim, mujaddid, mujtahid yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Seorang ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, juga mujtahid. Abdullah ibn al-Mubarak ini dia menghimpunkan kesemua khisalul khair dekat dia. Dia muhaddis, dia faqih, dia ahli ibadah yang terkenal, dia wara', dan dia juga mujahid, pejuang jihad fi sabilillah yang terkenal. Dan dia juga satu lagi, sebelum saya lupa, dia juga ialah peniaga besar. Abdullah ibn al-Mubarak, maksudnya orang kaya. Ketika dia pergi ke Kufah, dia pun bertanya, siapakah manusia yang paling faqih dalam kota Kufah? Qila lahu Abu Hanifah, paling faqih. Kemudian dia berkata, siapakah yang paling zuhud di dalam kota Kufah? Maka orang ramai menjawab Abu Hanifah. Dan apabila dia bertanya soalan yang ketiga, siapakah yang paling wara' di dalam kota Kufah? Mereka juga menyebut Al-Imam Abu Hanifah. Muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit ialah salah seorang daripada imam 4 mazhab yang masyhur. Yang paling senior sekali Imam Abu Hanifah. Yang kedua senior Imam Malik ibn Anas. Yang ketiga Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Yang keempat ialah Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal, Imam Ahmad. Ini dari segi seniority lah 4 orang ni. Imam Abu Hanifah di Iraq, di Kufah. Imam Malik di Hijaz, di Madinah. Imam Syafi'i di Mesir. Imam Ahmad ibn Hanbal juga di Iraq. Okey. Itu pecahan kedudukan mereka. Jadi Imam Abu Hanifah ni
Dia ialah salah seorang imam mazhab yang masyhur. Hari ini tuan-tuan tengok dunia Islam, umat Islam hari ini hampir 1.7 bilion. 1.7 bilion. Hampir separuh umat Islam atas muka bumi Allah hari ini adalah bermazhab dengan mazhab Hanafi. Untuk pengetahuan kita semua, bila disebut mazhab Hanafi, al-madhhabul Hanafi, perkataan Hanafi itu datang daripada imam yang kita nak bercakap pada pagi ini, iaitu al-Imam Abu Hanifah. Itu kunyah dia. Nama beliau Nu'man, ayahnya Thabit. Tok wan dia nama Zuta ataupun Marzuban. Ada dua riwayat, Zuta ataupun Marzuban. Saya tengok satu buku tentang al-madkhal ila al-madhhab al-Hanafi yang dikarang oleh Syekh Rashad Shams Al-Syahid Al-Dimashqi. Beliau mentarjih nama Zuta, Tok Wan ataupun atuk kepada Imam Abu Hanifah. Di atas muka bumi Allah hari ini, yang mengguna pakai mazhab Hanafi, manhaj Hanafi, ijtihadat fiqhiyah, fiqhiyah Hanafi, lebih hampir kepada separuh umat Islam. Sangatlah ramai. Antara yang bermazhab Hanafi dalam dunia Islam hari ini ialah negara India. India ada 1.4 bilion manusia. Lebih kurang di situ orang Islam dalam, tak silap saya, dalam 60 juta. So, di India kesemuanya, hampir kesemuanya Hanafi. Di Pakistan ada 200 juta lebih orang Islam Hanafi, hampir kesemuanya. Tuan-tuan, India, Pakistan. Di China 40 juta orang Islam di China, 50 juta lebih kurang, 40-50 juta orang Islam di China Hanafi. Turki 70 juta Hanafi. Dan begitulah pecahan mazhab Hanafi yang begitu banyak dalam dunia Islam, no? Kemudian yang kedua baru mazhab penganut mazhab Syafi'i lah, pengikut mazhab Syafi'i. Jadi subhanallah, dari segi pahala tuan-tuan, dari segi pahala kita tengok betapa orang hari ini mengamalkan hukum hakam ibadat bersandarkan kepada pendapat-pendapat fiqh yang telah pun difatwakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah, seterusnya diguna pakai oleh umat Islam sepanjang 1200 tahun. Sebab Imam Abu Hanifah ni wafat pada kurun kedua 150 Hijrah, maka sudah lebih 1300 tahun, subhanallah, umat Islam di atas muka bumi Allah ini yang berjumlah berapa ratus juta ni, tuan-tuan bayangkan, mereka menjadikan pandangan dan ijtihadat fiqhiyah dalam mazhab Hanafi sebagai panduan. Okey. Jadi imam ini salaf. Imam ini di kalangan salaf. Kalau orang tanya Imam Abu Hanifah ni salafi ke? Ya, yang ni salafi. Ini salafi ori. Kalau hari ini orang sebut saya salafi, yang tu salafi neo salafi ataupun salafi tiruan. Yang banyak bid'ahnya lah. Yang banyak bid'ahnya, yang banyak tak salaf pun, yang banyak tidak memiliki sifat salaf pun, kan? Salaf omong-omongan orang panggil, yang hari ni yang tuan-tuan tengok mengaku salaf, mengaku ahlul hadis tu, tuan-tuan. Sebab salaf yang betul, yang ori, 3 kurun yang terawal ini. Nak tengok sifat salaf, apabila sebut ulama salaf, tuan-tuan, bila sebut ulama salaf, mereka alim, satu, ibadat mereka yang terbaik, akhlak mereka yang terbaik, 3 ni. Mereka lah yang paling alim, ibadat mereka lah yang paling banyak, akhlak mereka lah yang paling cantik dan sempurna. Itu salaf. Subhanallah, ulama Rabbani, nah.
juga sifat itu juga ada kepada ulama-ulama lain yang hidup pada kurun keempat, lima, enam yang Rabbani, kan? Tetapi makin lama makin kurang. Kalau kita nak kenal salafi, inilah mereka, inilah yang salafi ni, yang salafi.